Atika, boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Yang saya hormati kepada barisan para pensyarah dan pensyarah terutamanya kepada pensyarah pembimbing Dr. Kamaruddin bin Ilyas. Baiklah, saya kenalkan diri saya. Saya Nurul Atika binti Rosman, PDPP ambilan Jun 2021 daripada Sejarah SD3. Saya teruskan berkaitan dengan maklumat sekolah saya. Maklumat sekolah saya berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Seri Skincen. Sekolah saya terdiri daripada satu sesi. Anggaran murid adalah seramai dalam orang murid dan terdapat 42 orang guru. Saya mengajar subjek sejarah bagi 4 kelas iaitu tahun 5 berlian, tahun 5 delima, 6 berlian dan 6 delima. Sudah saya tak bergerak. Seterusnya pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya dapat aplikasikan di sekolah ialah yang pertama ialah berkaitan dengan teori peneguhan Skinner iaitu memberikan peneguhan kepada murid-murid. Di antaranya adalah dalam bentuk pujian seperti bagus, mantap, baik. Selain itu saya juga dengan mengajar murid-murid untuk membuat tepukan, membuat satu tepukan di dalam kelas apabila berjaya menjawab soalan daripada saya. Selain itu pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang saya aplikasikan ialah kecerdasan kepelbagaian mengembangkan teori kecerdasan di mana kecerdasan ini meliputi daripada segi linguistik, matematik, visual, interpersonal, intrapersonal, kinestetik. Saya mengambil kira perbezaan individu bagi setiap anak murid saya di dalam kelas, di mana setiap murid adalah berbeza dan keunikan daripada murid-murid ini akan mencorakkan satu belajar yang pelbagai dalam kalangan murid-murid. Seterusnya, saya turut mengaplikasikan teori pembelajaran konstruktif iaitu membantu merancang kepada pengajaran yang berpusatkan kepada murid, di mana saya mengajar dengan menggunakan pengajaran secara berkumpulan. Jadi di dalam kumpulan ini saya dapat merancang atau melaksanakan pelaksanaan pedagogi abad ke-21. Di mana di dalam perancangan untuk berpusatkan kepada murid ini, setiap pengajaran guru iaitu saya sendiri adalah bertindak sahaja yang membantu murid untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang PDP kan. Seterusnya pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah adalah penting iaitu penyediaan rancangan pengajaran harian, di mana rancangan pengajaran harian sepanjang tempoh praktikal berbeza dengan rancangan pengajaran harian yang saya laksanakan di sekolah sebelum ini. Jadi pengetahuan dan kemahiran untuk penyediaan RPH mengikut format oleh IPG telah saya aplikasikan di sekolah sepanjang tempoh menjalani praktikum. Selain itu, saya juga turut melaksanakan pengetahuan melaksanakan aktiviti seperti nyanyian dan lakonan di dalam sesi PDP saya. Ianya bagi merangsang minat dan tumpuan murid-murid di dalam bilik belajar. Sebagai contoh, di dalam set induksi, saya melaksanakan aktiviti nyanyian untuk menarik minat murid mengetahui untuk mereka mengetahui pada tersebut. Selain itu, saya turut mengaplikasikan penerapan nilai murni dan etika. Ianya penting bagi membentuk
dan peribadi baik dalam diri setiap murid-murid. Baik. Ada pelajaran baru yang diperolehi tentang tempoh menjalani praktikal. Antara pengetahuan dan kemahiran baru yang pertama adalah penting untuk pengetahuan interaksi dan komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Penyampaian maklumat di antara pihak pentadbir, guru, murid dan kaki tangan sekolah adalah secara dua hala dengan baik, di mana interaksi berlaku. Sebagai contoh, saya telah meminta bantuan daripada guru pembimbing saya bagaimana untuk melaksanakan aktiviti dalam pengajaran saya. Jadi interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah saya perolehi dengan baik. Selain itu, kawalan kelas sepanjang sesi PDP. Saya mempelajari teknik kawalan kelas daripada guru pembimbing, iaitu dengan contoh saya dapat mengenal pasti murid yang bermasalah dan melalui saya kenal pasti murid yang bermasalah ini, saya akan dapat menguruskannya dengan baik. Di mana kawalan kelas, setiap kelas adalah berbeza. Sebagai contoh, kelas yang berada di bahagian belakang mungkin agak sukar untuk dikawal. Jadi di sini saya meminta bantuan daripada guru pembimbing bagaimana cara-cara yang baik untuk teknik kawalan kelas, seperti dengan penyediaan bahan bantu mengajar yang menarik, pelaksanaan aktiviti PAK yang menarik dan mampu mengawal murid di dalam kelas. Antara lain pengetahuan kemahiran baru yang diperolehi adalah melalui penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan elemen TMK telah saya adaptasikan dalam sesi PDP bagi menarik minat murid sepanjang PDP dilaksanakan. Sebagai contoh, saya menggunakan Quizizz, Kahoot, Google Form dan pelbagai lagi untuk menarik murid-murid sepanjang sesi. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan adalah yang pertama, saya melaksanakan homework tracking, di mana homework tracking ini dapat menanam sifat tanggungjawab kepada murid-murid. Homework adalah saya melaksanakan tracking ini apabila saya mendapati masalah murid-murid sering mengambil ringan dengan tugasan atau kerja yang telah diberikan oleh guru-guru. Jadi guru menjadi sukar untuk melaksanakan pentaksiran kepada murid-murid. Bila ada murid yang tak bawa buku ke sekolah, tertinggal buku, ada yang tak melaksanakan tugasan, jadi ia secara tidak langsung menjatuhkan motivasi guru untuk mengajar. Kita rasa pun bila anak murid tak bawa buku, kita pun rasa macam sedih kan. Bila dia tak bawa buku, dia tak ada tanggungjawab kepada dia punya buku nak bawa. Jadi saya laksanakan salah satu inisiatif saya telah melaksanakan homework tracking, di mana kelebihan pelaksanaan homework tracking ini dapat meningkatkan motivasi kepada murid-murid, di mana mereka bersama-sama menyiapkan tugasan seperti rakan-rakan yang lain. Mereka takkan tinggal buku. Kalau diberikan tugasan, mereka akan membuat tugasan yang telah diberikan. Dan ianya secara tidak langsung memudahkan tugasan guru bagi melaksanakan pentaksiran. Ini adalah contoh di mana macam mana melaksanakan homework tracking. Di mana saya menyediakan satu fail. Di dalam fail itu adanya rekod penghantaran tugasan bagi setiap murid-murid di dalam kelas yang saya ajar. Jadi saya akan listkan nama murid dan saya akan letak
tarikh di mana tarikh saya masuk kelas, saya berikan tugasan kepada murid-murid dan kalau mereka bawa buku dan hantar tugasan, saya akan tikkan. Saya akan tik dan kalau mereka tak bawa buku, saya akan pangkah. Jadi dekat sini saya dah pasti murid mana yang rajin bawa buku, yang rajin buat tugasan, dan berikan dengan baik, dan murid mana yang sering kali tak bawa buku, melaksanakan tugasan. Jadi dekat sini saya nampak ada kan bila dah lama bila saya laksanakan kaedah ini, murid-murid akan mula untuk bawa buku. Dia tahu cikgu dia akan tahu dia akan buat buku, buat kerja. Dekat sini pun saya senang untuk melaksanakan pentaksiran di mana apabila melaksanakan pentaksiran, saya akan tandakan dekat tarikh tersebut bila saya melaksanakan pentaksiran. Okey, yang seterusnya saya melaksanakan kaedah plateau di mana kaedah ini menggabungkan kaedah bermain dan kaedah pembelajaran iaitu di mana masih dapat penglibatan murid yang kurang aktif sepanjang tempoh PDP. Diketahui sejarah mungkin adalah subjek yang kurang diminati dalam kalangan murid-murid. Jadi mereka bergerak secara aktif di dalam kelas sepanjang tempoh belajar. Apabila murid tidak bertindak secara aktif, guru sukar untuk mencapai objektif pembelajaran. Murid yang kurang minat dan suka menguasai pembelajaran sejarah. Sebab sejarah ni dia banyak fakta, bermain dengan kronologi. Kadang murid berasa bosan. Saya untuk menggabungkan kaedah bermain dan pembelajaran secara kooperatif, secara bekerjasama di dalam kumpulan. Kelebihan pelaksanaan ini, murid berupaya menarik minat-minat murid dan meningkatkan penguasaan murid-murid bagi subjek. Di samping itu juga saya dapat mengasah keupayaan berfikir dan meningkatkan keyakinan murid-murid. Dan yang paling penting, objektif pembelajaran dah dicapai dengan berkesan. Okey, ini antara contoh kaedah di mana saya melaksanakan play Cooper. Ini adalah contoh saya ada buat papan, satu papan kembara. Permainan ini kurang mengambil idea daripada Jutaria, bermain Jutaria Million Air tu. Okey, di papan kembara ini murid akan bermain secara berkumpulan, iaitu antara orang sahaja. Dan di atas papan kembara ini sebagai contoh saya dengan yang di mana tajuk ini saya murid-murid kena mengingat makna lambang jata negara yang ada dalam jata negara. Jadi murid-murid untuk mengingat makna lambang yang ada pada jata negara, saya telah melaksanakan kaedah ini. Murid bermain kembara jata negara di mana saya menyediakan satu papan yang terdapat maklumat berkaitan dengan lambang dan makna yang ada pada jata negara. Jadi murid dia akan bermain bagaimana cara mereka bermain tarian tersebut. Dadu dan akan gerakkan mengikut jumlah bilangan dadu yang diperolehi. Jadi apabila dia dapat dadu yang diperolehi itu, dia akan baca kad tersebut. Bila dia baca kad tersebut bersama-sama dalam kumpulan, ahli kumpulan lain pun akan sama-sama mengingat. Mereka akan sama-sama bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Impak daripada permainan ini sebagai contoh, murid saya dapat lihat mereka untuk untuk sambil level kurang untuk atas, nak bersembang, mereka akan fokus terhadap permainan yang oleh saya dalam kelas.
Ini sebagai contoh antara kaedah Play Cooper yang saya laksanakan. Okay. Seterusnya, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okay. Komen dan reaksi pengalaman mengajar di sekolah, saya dapat reaksi antaranya adalah iklim persekitaran di antara guru dan staf kaki tangan di sekolah sangat positif dan banyak sangat membantu. Terutamanya di antara pentadbir dengan guru-guru, di antara guru-guru, antara saya dengan guru pembimbing juga turut sama banyak membantu. Persekitaran yang sangat antara kaki tangan sesama di sekolah. Okay, selain itu rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar yang disediakan sangat memberikan kesan terhadap pencapaian objektif bagi setiap PDP yang dilaksanakan. Okay. RPH adalah elemen yang sangat penting sebelum seorang guru masuk ke dalam kelas, dan penyediaan bahan-bahan bantu pengajar yang menarik, yang pelbagai terhadap pencapaian guru. Okay, sampai itu dapat membiasakan diri dengan pendedahan ilmu-ilmu dan teknik pengajaran mengikut pedagogi abad ke-21. Selain itu, saya juga reaksi terhadap pengalaman mengajar ini ada kalanya tingkah laku murid kadang-kala suka dikawal dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan. Sebab itu saya mengambil inisiatif tadi homework tracking. Masalah murid tidak menyiapkan tugasan yang diberikan. Okay, seterusnya masalah dan cabaran sepanjang saya menjalani tempoh praktikal beberapa minggu ini adalah daripada segi pengurusan masa yang sistematik, di mana dengan tugasan pengurusan lain ditetapkan. Di sini saya mengambil penyelesaian dengan berbincang bersama-sama dengan pentadbir untuk memastikan saya dapat fokus dengan baik dalam tempoh praktikal. Antara masalah dan cabaran yang lain adalah kemudahan teknologi maklumat komunikasi yang terhad. Sebab di dalam dekat sekolah saya, kelas tahun saja yang ada smart TV. Kelas tahun 5 tak ada smart TV. Jadi saya kena buka LCD, buka komputer. Jadi dekat situ kemudahan LCD pun terhad. Jadi kadang-kadang berlaku kesukaran kat situ. Jadi saya kena cuba untuk penyelesaiannya ambil inisiatif lain dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik. Selain itu, masalah dan cabaran yang dihadapi juga adalah penguasaan 3M dalam kalangan murid. Sebab mereka tahap 2, tapi sebagai contoh ada satu kelas tahun 5 masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran membaca, di mana mereka ini berada di kelas pemulihan. Jadi saya sebagai guru yang mengajar subjek sejarah ada kalanya menjadi kesukaran kepada pelaksanaan aktiviti PDP apabila murid tersebut tidak dapat sama-sama, tak dapat ikut serta sama-sama dalam memberikan contohnya bila ditanya berkaitan dengan kemahiran berfikir, mereka agak bela sikit, sebagai contoh macam itulah. Dan kalau kemahiran membaca tu kadang-kadang perlukan bimbingan sepanjang kelas. Itu antaranya masalah dan cabaran yang saya hadapi. Okay. Daripada saya, sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Nurul Atika binti Rosman. Seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab. Okey saya guru pensyarah penyelia Kamarudin. Boleh saya bertanya sikit pengurusi program ni, boleh ya? Silakan Doktor. Okey, tahniah kepada Cikgu Atika Rosman, pembentangan yang menarik dan
bagus tadi. Saya telah lihatlah dengan terperinci tentang refleksi dengan praktikum ni dalam aspek apa ni, ilmu yang diterapkan di sekolah, kemudian tentang komen-komen refleksi dan juga masalah dan cabaran yang dihadapi sepanjang praktikum 2 bulan sepanjang 2 bulan. Sekarang dah sebulan kan, lebih kurang sebulan dan akan datang. Jadi cuma dalam slide ni saya tak nampak lah Cikgu Atika ni berkaitan dengan inovasi. Ataupun saya dah belajar tu, yang tu ke homework tracking tu ke, inovasi tu macam mana? Ada dinyatakan? Antara inovasi yang saya laksanakan tadi berkaitan dengan homework tracking lah. Sebab sebelum ni homework tracking tu saya tak pernah terfikir pun nak laksanakan. Tapi bila PDPR saya hadapi masalah murid tak hantar tugasan. Jadi itu antara inisiatif saya untuk memastikan murid melaksanakan tugasan, bawa buku ke sekolah. Jadi saya teruskan homework tracking tu sampai sekarang lah untuk memastikan murid-murid tak ketinggalan. Sebab kadang-kadang kalau murid-murid tak hantar tugasan, tak bawa buku dalam kelas, dia menyukarkan guru sebab nanti kalau dia tak bawa buku, dia akan mengacau kawan-kawan. Macam tu. Okey, baik Satu lagi tu yang Play Cooper kan? Play Cooper Okey, tahniah. Okey, seterusnya saya nak tanya satu lagi soalan. Jadi masalah dan cabaran Cikgu Atika ni ada 3 tadi berkaitan pengurusan masa, TMK terhad dan penguasaan 3M 3 masalah atau cabaran besar yang dihadapi oleh Cikgu Nurul Atika. Pada pandangan Cikgu Atika lah, 3 masalah besar ni. Apa tu, cadangan ataupun cadangan inovasi yang mungkin boleh diterapkan dalam kelas untuk mengatasi ketiga-tiga masalah ni ataupun salah satu daripada masalah yang dinyatakan. Jadi kalau ada cadangan tu boleh tak Cikgu Atika bagi spontan lah, tak kisah macam mana untuk inovasi tu, perancangan ni. Contohnya bagi perancangan inovasi terutamanya untuk penguasaan 3M, saya boleh melaksanakan dia kena melaksanakan tak boleh guru hanya memberi input sahaja. Mungkin kena pembelajaran tu ke arah berpusatkan kepada murid juga dengan antaranya melaksanakan aktiviti yang pelbagai. Antaranya sebagai contoh saya boleh menggunakan pembelajaran abad ke-21 seperti main peranan di mana murid boleh berlakon di dalam kelas. Jadi walaupun dan guru sebagai pemudasyara perlu membantu murid-murid tersebut untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Macam itulah. Saya kena pelbagaikan lagi aktiviti-aktiviti di dalam kelas. Okey Boleh ke Doktor? Yang ketiga lah Yang ketiga ni satu lagi saya nak tanya. Jadi Cikgu Atika ni dah banyak belajar lah tentang apa itu pedagogi tentang cara pengajar yang berkesan. Banyak teori-teori yang dinyatakan tadi tu, Skinner kan dan sebagainya tu kan. Okey, jadi nak tanya, teori ni banyak yang kita belajar ni. Yang dinyatakan 3 je lah kan. Kenapa 3 ni pilih dalam penerapan praktikum ni selama dekat sebulan ni? Kenapa bukan yang lain, teori lain tu? Okey, sebenarnya teori-teori yang lain teori-teori yang lain pun ada memainkan peranan seperti macam tadi ada rakan-rakan yang menyebut teori behaviorism iaitu berkaitan dengan tingkah laku murid-murid. Tetapi saya memilih 3 teori yang utama ni. Saya masih aplikasikan juga teori-teori yang lain tapi
tiga teori yang utama ini adalah seperti Skinner memberikan peneguhan kepada murid sebab murid-murid suka apabila mereka diberikan peneguhan dengan baik. Macam dia akan berasa lagi semangat. Antara contohnya dengan bentuk pujian tadi. Lepas tu antara laginya teori kecerdasan pelbagai sebab di dalam kelas murid-murid mempunyai kepelbagaian kecerdasan. Jadi dekat situ saya aplikasikan supaya murid-murid tidak ketinggalan. Mungkin ada murid-murid yang lebih kepada linguistik, dia suka bersyair, bernyanyi. Saya akan tonjolkan murid-murid tersebut. Tak semestinya hanya kemahiran visual sahaja. Lepas tu ada lagi satu kemahiran konstruktif iaitu kemahiran yang membantu saya merancang pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Yang ni saya berpusatkan kepada murid ni saya melaksanakan pembelajaran abad ke-21 supaya murid-murid lebih menarik, lebih berasa teruja untuk belajar dengan bersemangat. Okey, jadi itu je lah ya Cikgu Nurul Atika. Baik, terima kasih ya pengurusi slot ni petang ni. Cikgu siapa tadi tu? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamarudin dan terima kasih juga kepada Nurul Atika di atas pembentangan sebentar tadi. Saya kira tiada soalan dah daripada rakan-rakan kita. Maka dengan berakhirnya pembentangan sebentar tadi, maka berakhirlah juga sesi pembentangan kumpulan Alpha untuk sesi hari ini. Salah silap harap dimaafi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.